Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak masuk kepada tajuk baru, iaitu tajuk poligon. Alright. Pernah belajar tak poligon sebelum ni? Pernah. Okey. So poligon sebenarnya kita pernah belajar masa darjah 6 dulu pun pernah belajar. Okey. Cuma bila dah naik tingkatan ni, dia lebih tinggi, lebih up sikit daripada yang awak belajar masa sekolah rendah dulu. Okey, so poligon ni sebenarnya kita ada poligon sekata dan ada poligon tak sekata. Apa maksud poligon sekata? Okey, poligon sekata ni sudut dia sama, sudut dia kat dalamnya sama. Okey, kalau kita tengok dekat sini kalau kita tengok poligon sekata, okey, poligon sekata dia benda yang sama, sisinya sama. Tengok, sisi segi empat sama, pentagon, hexagon, heptagon, oktagon, nonagon dengan dekagon ni benda yang sama, sisi dia yang sama je. Kalau sisi ni 2, sini pun 2. Kalau macam sini 5, sini pun 5. Dia tak akan lebih. Okey. Kalau sudut pun sama. Kalau sini sudutnya 80 darjah, tempat lain pun semua 80 darjah. Dalam sudut dalam bentuk dia lah. Okey, faham? Dan kalau kita buat paksi simetri, kalau dia ada 4 sisi, maknanya paksi simetri pun 4 sisi juga. Faham? Tu adalah syarat-syarat dia. Tapi kalau tak sekata ni, dia tak ada syarat. Okey, dia sangat bertentangan daripada poligon sekata. Kalau contoh yang ni segitiga ni. Segitiga ni kita tak boleh jadikan dia sebagai segi poligon sekata, sebab yang ni dengan ni saja yang sama, tapi yang ni tak. Okey, sama juga ini. Ni yang atas dengan yang bawah saja sama, tapi yang tepi tak sama. Yang lain. Okey, ukurannya berbeza. Sama juga kalau yang ni rhombus. Rhombus atas dan bawah sama, tapi tepi tak sama. Dan sudut tak sama. Kalau sudut ni lain, tapi kalau sudut ni lain. Okey, dia tak sama. Itu adalah poligon tak sekata. Boleh faham? Okey. So kalau boleh faham, cuba fahamkan dulu macam mana apa perbezaan poligon sekata dan apa dengan poligon tak sekata. Apa perbezaan dia? Cuba huraikan sedikit. Okey. Baik, seterusnya kita nak masuk kepada rumus-rumus yang ada dalam poligon. Sebenarnya tak banyak pun rumus dalam poligon yang ada, cuma kita kena bezakan antara poligon sekata dengan poligon tak sekata. Dia berbeza. Okey, poligon sekata dengan poligon tak sekata ni dia berbeza. Contoh, dia ada satu rumus yang sama, tetapi bila kita nak cari kat dalam dia ada perbezaan sedikit. Contoh kalau cikgu tunjuk, jumlah sudut pedalaman sama dengan n tolak 2 darab 180. N ni adalah bilangan sisi. Okey, bilangan sisi dia n tolak 2 darab 180. Okey, kalau kita tengok dekat sini ni adalah bilangan sisi yang sama, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bilangan sisi. Yang ni berapa? Ni pun 5. 1, 2, 3, 4, 5. So kalau kita nak tahu jumlah sudut pedalaman, semua sama. Kedua-duanya dia sama. Kalau kita buat contohlah, sebab bila 5 kita akan buat macam ni. 5 tolak 2. Okey, 5 tolak 2 darab 180. Akan dapat berapa? Kita akan dapat berapa? Boleh kira. 5 darab 2 sama dengan 3 darab 180. Kita akan dapat 504. Kita akan dapat 540. Okey, 540. Yang ni pun kita akan dapat 540 juga. Okey, kita akan dapat sama, benda yang sama. Jumlah sudut kat dalam ni. Ni pun sama, jumlah sudut kat dalam ni. Bukan sudut setiap satu sudut ni, tapi jumlah dia. Tapi bila nak masuk kepada poligon sekata, sebabkan dia sama je semua sekali, kita boleh bahagikan dengan berapa? Dengan bilangan sisi dia. Sisinya ada berapa? Ada 5. So kita akan bahagikan dengan 5. So yang ni kita akan bahagikan dengan 5. Jadi so bilangan setiap sudut dekat dalam pentagon ni adalah, kalau 540 bahagi dengan 5, kita akan dapat 108. Okey, 108. Okey, sini 108. Sini 108.
sini 108, sini 108, sini pun 108. Okey. So kalau faham untuk yang pertama, boleh salin dulu dan fahamkan dulu macam mana kita nak cari sudut dalam poligon sekata. Okey, seterusnya kita nak cari sudut dalam poligon tak sekata. Macam mana? So kita dah kira tadi, ni semua sekali 540 dan dia nak tahu sudut X ni berapa. Sebab dia tak sekata macam dia tak sama macam pentagon ni. Pentagon semua sama. Yang ni tak. Ada yang 120, ada yang 85, ada yang 170. Yang ni berapa ni? Tegak ni. Tegak ni adalah 90. So kalau kita nak dapatkan X macam mana? Senang je lah. Kita tambah semua sekali. Tambah X sama dengan 540. Jadi 540 tolaklah hasil tambah ni. Boleh faham? Okey, so macam ni. Kita akan buat macam ni. Kita akan buat X sama dengan X sama dengan 540 tolak dengan buat hasil tambah 90 tambah 120 tambah 85. Okey, tambah dengan 170 untuk kita dapatkan X ni. So boleh tekan kalkulator masing-masing. Kita akan dapat kita tambah dulu 90 tambah 120 tambah 85 tambah 170, kita akan dapat 465. Jadi 540 tolak dengan 465 tu, kita akan dapat 75 darjah dekat sini. Okey, so untuk dapatkan X adalah 75 darjah. Okey, boleh faham? Okey, kalau boleh faham, tengok dulu salin. Kalau nak paling senang adalah salin untuk kita betul-betul faham. Lepas tu baru kita akan pergi kepada yang seterusnya. Okey, seterusnya kita nak cari sudut peluaran pula. Okey, sudut peluaran bagi sesuatu sudut daripada poligon tu. Kalau kita tengok kalau kita tengok dekat sini, sudut pedalaman sudut pedalaman tambah sudut peluaran semua sekali adalah 180 darjah. Okey, sudut pedalaman tambah sudut peluaran 180 darjah. Okey, contoh dekat sini lah cikgu tunjukkan. Kalau yang ni 108, sebenarnya kalau dia straight ni sebenarnya 180. Jadi kalau nak tahu Y macam mana? Kalau nak tahu Y, maknanya awak kena buat 180. Okey, 180 tolak sahaja dengan 108. Okey, sebab semua sekali adalah 180 kan. Jadi 180 tolak 108, kita akan dapat 180 tolak 108, kita akan dapat 72. So kita akan dapat dekat sini adalah 72 darjah. So Y adalah 72 darjah. Okey, boleh faham? Sama juga kalau dengan yang ni sebelah sini, poligon tak sekata ni. Kita tengok dekat sini yang tadi kita dah buat, kita dapat 75 darjah. Semua sekali adalah 180 darjah, betul? Okey, so macam mana nak tahu Y? Kita akan buat 180 tolaklah dengan 75. Jadi kita akan dapat berapa? 180 tolak 75, kita akan dapat 105. So jawapannya adalah 105. Okey, so dekat sini 1005. Okey, boleh nampak ke? Alright. Cikgu buat semula 105. Okey, boleh nampak Okey, so itu sahaja yang kalau kita nak cari sudut peluaran, sangat senang. Dan sebenarnya sudut peluaran ni kalau kita campur, contoh yang ni, setiap sudut dia ada sudut peluaran dia. Kat sini, kat sini, kat sini, dekat sini, semua dia ada sudut-sudut peluaran dia. Okey, dan kalau kita campur semua sekali sudut peluaran ni, kita akan dapat 360 darjah.
Okey, sama juga kalau kat sini, ni pun sama. Ni dia akan jadi dekat sini. Dekat kita sambung dekat sini boleh. Ni kita sambung dekat sini boleh. Ataupun sambung dekat atas. Okey, sambung ke atas. Ni pun kita sambung ke atas. Jadi semua ni kalau kita tambah sudut keluaran dia, kalau kita tambah dia akan jadi 360 darjah. Okey, boleh faham? Okey, kalau boleh faham, salinkan dulu, lepas tu baru kita pergi kepada yang seterusnya. Baik, seterusnya kita nak cari sudut pedalaman dan sudut peluaran bagi poligon. Okey, poligon ni ada dua kan? Jadi yang ni kita buat untuk poligon sekata dulu. Okey. Sebenarnya dia banyak jugalah formula-formula dia, tapi cikgu tunjukkan salah satu je lah. Okey, so ingat lagi kalau kita nak cari sudut pedalaman bagi poligon, apa formulanya? N tolak 2 darab 180 per berapa? Per N. Apa maksud N ni? N ni adalah sisi. Ada berapa sisi? Okey, contohnya kalau yang ni apa ni? Ada 4 sisi, maknanya awak akan buat 4 tolak 2. Okey, darab 180 bahagi dengan 4. Okey, 4 tolak 2 sama dengan 2 darab 180, awak akan dapat 360. 360 bahagi dengan 4, tekan kalkulator, nanti akan dapat 90 darjah kat sini. So setiap sudut ni adalah 90 darjah. Faham? Okey, ni 90, ni 90, ni 90, yang ni pun 90 kalau boleh nampak Alright. So kalau nak cari sudut peluaran macam mana? Okey. Sudut peluaran ada dua jenis cara kita nak cari. Yang pertama, macam cikgu bagi tahu dalam video sebelum ni, kita sambungkan sebenarnya sudut pedalaman tambah sudut peluaran sama dengan 180. Jadi kalau 180 tolak 90, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 90. So sudut peluaran dia adalah 90 darjah. Okey, boleh faham? Ataupun kalau contoh dia tak bagi sudut pedalaman. Okey, dia tak bagi sudut pedalaman ni, dia tak bagi. Dia hanya bagi bilangan sisi. Okey, dia hanya bagi bilangan sisi dan dia tak bagi sudut pedalaman. Jadi kita nak tahu berapa sudut peluaran, kita boleh pakai ni. Kita boleh pakai formula ni. 360 bahagi bilangan sisi. Kita akan dapat juga sudut peluaran dia berapa. Okey, contohnya 360 yang ni ini 360 bahagi dengan berapa sisinya? 4. So kita akan dapat berapa? 90. Sini 1 sifar 4 36 adalah 9. Okey, sini kosong. Jadi 90 darjah. Pun kita akan dapat 90 darjah juga. Boleh faham? Ataupun kalau nak tahu bilangan sisi, dia hanya bagi bilangan, dia hanya bagi sudut peluaran sesuatu poligon, dan dia nak tahu bilangan sisi. Sebab daripada bilangan sisi kita boleh tahu sudut pedalaman, betul? Jadi kita akan buat macam mana? 360 ni bahagi sudut peluaran. Kalau dia bagi sudut peluaran tu 90, maknanya 360 bagi 90, kita akan dapat 4. So sebenarnya poligon tu adalah 4 sisi. Okey, boleh faham? Kalau boleh faham, salin dulu, lepas tu baru kita pergi kepada yang seterusnya. Baik, seterusnya kita nak mencari nilai. Okey, kita nak mencari satu sudut pedalaman dan sudut peluaran bagi poligon tak sekata pula. Okey, tadi kita dah buat untuk poligon sekata, sekarang kita nak buat pada poligon tak sekata. So kalau poligon tak sekata, kita boleh gunakan rumus yang mana tadi? N tolak 2, okey, darab dengan 180. Kita boleh gunakan formula ni, tapi kita tak boleh cari, kita tak boleh per dengan N kat bawah, sebab setiap sudut dalam ni tak sama. Okey, kita boleh cari sampai sini saja. Kita boleh cari berapa jumlah dia saja. Okey, contoh untuk mencari X ni, kita kena cari dulu jumlahnya berapa. Okey, macam mana kita nak cari jumlahnya berapa?
Awak tengok ada berapa sudut? 1, 2, 3, 4. So kita ada 4 sudut dekat sini. Okey. Bila ada 4 sudut, maknanya awak akan buat macam mana? 4 tolak 2 darab dengan 180. Okey, 4 tolak 2 darab 180. Dapat berapa? Kita akan dapat 360. Okey, gunakan kalkulator kita akan dapat 360. Okey. So sebenarnya semua sekali ni adalah 360. Jadi kalau nak tahu X macam mana? Nak tahu X macam mana? Sebab sini pun 90. Okey, bila tegak je 90. Nak tahu X macam mana? 90 tambah 80 tambah 130. Jadi 360 tu tolaklah hasil tambah ni tadi. Okey, contoh cikgu buat 360 tolak dengan hasil tambah tadi 90 tambah 80 tambah dengan 130. Okey, kita akan dapat berapa? 90 tambah 80 tambah 130, kita akan dapat 300. Okey, kita akan dapat 300. Jadi 360 tolaklah 300, kita akan dapat 60 darjah. So X adalah 60 darjah. Boleh faham? Okey. So macam mana nak cari Y? Dan kita dah tahu tadi kalau jumlah sudut pedalaman dan peluaran adalah 180. So kalau sini 60, semua sekali 180 kan? So nak cari Y macam mana? 180 tolaklah dengan 60. So kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 120 darjah. Okey, boleh faham? Senangnya kan? Okey, kalau boleh faham, salin dulu, fahamkan, lepas tu baru kita pergi kepada yang seterusnya.